Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Aizan, Ustaz Haji Rusli, tuan-tuan, sidang jamaah tetamu Allah yang dikasihi sekalian, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi meneruskan rahmat-Nya ke atas kita, iaitu rahmat seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Apa itu rahmat? Rahmat ialah kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas jalan, di atas cahaya Allah untuk mendapatkan keredaan Allah. Rahmat ni ialah apabila kita dapat melaksanakan ketaatan di atas cahaya hidayah Allah untuk mendapat keredaan Allah dan meninggalkan larangan kerana takutkan kesesaan api neraka. Dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah fardu maghrib berjamaah, dan kemudian duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan berterusan rahmat ini dalam hidup kita sehingga kita meninggalkan dunia ini bertemu dengan Allah di akhirat nanti. InsyaAllah tuan-tuan hati Allah sekian, hari ini minta maaf ada sikit suara gangguan. Masuk bab yang ke-6 dalam kitab Yawaqitul Jawahir fi Uqubatil Kabair, tentang balasan-balasan dosa besar. Kita masuk dosa yang ke-6, Al-Babus Sadis fi Uqubatil Aklur Riba, balasan dosa orang yang makan harta riba, makan riba. Apa makna riba? Riba pada asal bahasa ialah pertambahan, bertambah. Dalam istilah ialah pertambahan sesuatu disebabkan kerana urusan jual beli ataupun tempoh masa bayaran itu melampaui had dia. Itu tambahan riba lah. Kalau bahasa kita ialah interest lah. Dulu-dulu kata bunga. Piramli contohkan dalam filem Alibaba Bujang Alibaba apa? Alibaba lah kan Alibaba. Cerita apa tu? Dia kata pinjam segantang bayar balik 2 gantang. Yang kan? Baik, ini insya-Allah kita sudah mula rasa bebas daripada riba kerana kita sudah ada sistem perbankan Islam yang telah diperkenalkan, kalau tak silap saya, pada 1983 apabila bank Islam pertama diwujudkan. Kemudian barulah takaful diwujudkan, takaful Malaysia diwujudkan pada ketika itu. Maka sudah bermulalah sistem perbankan Islam yang boleh membebaskan kita daripada perkara riba. Selepas itu timbullah macam-macam lagi cabang daripada muamalat Islam, ar-rahnu lah, akaun al-wadi'ah, al-mudarabah dan seumpamanya. Dan hari ini kalau tak silap saya, keseluruhan bank telah memperkenalkan sistem perbankan Islam dia sendiri. Semua bank, walaupun Hong Leong Bank pun ada juga Hong Leong Islamic Bank, HB Bank pun ada Islamic Bank, Standard Chartered Bank pun ada Islamic Chartered Bank. Maknanya keseluruhannya sudah ada perbankan Islam yang insya-Allah kita berdoa sungguh-sungguh bahawa ia boleh membebaskan kita daripada perkara riba. Sama juga dengan pinjaman. Dulu pinjaman memang betul-betul konvensional. Hari ini ada pilihan, sama ada nak buat Islamic loan ataupun conventional loan. Tapi saya
Rasa kenapa tidak ada satu ketetapan, minta-mintalah kot kalau saya cakap ni mungkin sampai ke peringkat atas apabila orang itu buat pinjaman pakai IC Islam, tak payahlah teruskan dah bagi borang Islamic loan. Dia bertanya pula, nak konvensional ke nak Islamic? Kurang asam betul. Satu ketika tuan-tuan, saya beli kereta lah dalam mula ni kan. Saya faham saya ialah bila kita Islam, dia pun Islam, bagilah loan Islamic kan. Suatu ketika dah tanda tangan dah, tanda tangan saya baca satu, ini lain macam ni. Saya tanyalah, ini konvensional ke Islamic? Konvensional, tak nak. Dia kena buat baru. Dah siap print dah, tanda tangan dah. Saya kata tak nak, saya nak. Lah kenapa tak bagi tahu lah? Saya ingatkan saya orang Islam, bagilah Islamic loan terus, tak payahlah tanya konvensional ke Islamic kan. Kita tuan-tuan, jadi berhati-hatilah kalau dah buat pinjaman tu betul-betul ni Islamic ke tak Islamic. Kalau dulu Ion Bank, beli Wira dulu pakai Ion Bank Islamic, dia punya cop warna hijau. Kalau yang konvensional warna merah. Cop dia kan bila kita baca dia punya receipt cop. Jadi adalah satu, alhamdulillah, mudah-mudahan berterusan dah ini, dan kalau boleh satu ketika nanti tak ada lagi konvensional lah dalam sistem perbankan kita di Malaysia ni. Selagi mana mereka menguasai, susah lah dapat kan. Bagaimanapun tuan-tuan, kita ambillah tahu supaya kita ini bebas daripada riba. Okey. Tapi bagaimana pula orang yang makan riba? Pinjam dengan alung, pinjam dengan sistem perbankan yang tidak Islamik. Okey. Sistem muamalat. Baik, kita baca. Ini bab yang ke-6 pada menyatakan seksa orang yang makan riba. Maka firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai sekalian kamu, wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba. Ad'afan mudha'afah, kerana dia akan berterusan melemahkan sama ada ekonomi ataupun perasaan orang yang makan riba itu. Mana tidaknya hutang tidak habis, bertambah-tambah walaupun tertangguh. Tapi kalau Islamik insya-Allah tak akan bertambah tuan-tuan walaupun tempoh tangguh. Sebab saya pernah membuat pinjaman bank Islam 5 tahun tak terbayar balance, tak ingat. Sebab dia tak ada bagi dia pindah daripada Sarawak ke Tapah. Bank Islam tak ada kat Tapah. Jadi kita pun dia pun tak bagi remind dia apa semua kan. 2 tahun dia remind, kata encik ada bagi RM75 lagi tak bayar. Daripada saya pindah sampai ke tu tak berubah pun RM75 itu. Itu Islamik. Kalau orang bank ada kat sini. Saya lupa ada orang bank kat depan ni. Kalau yang konvensional, saya harap RM75. Tuan-tuan, sebenarnya berapa? 18% 8%. 8%. Kalau RM75 kali 2 tahun, tuan-tuan, RM75 kali sebulan 8%, berapa ringgit lah tu, mungkin RM1, RM2. Setahun dah RM12. Kalau 2 tahun dah jadi 100 lebih lah kena bayar hutang lah. Senang-senang je, tunggu je, dia biar je, kita tak bayar, padahal menaik. Tapi kalau Islamik tak, memang RM70 fix, RM70 lah ya. Bagi RM70 malas nak bayar. Tu masalah. 1% ya. Gitu. Baik. Kata begini, maka barang siapa melawan berperang akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah haramkan riba. Maka kalau orang yang melawan daripada itu, maka dia sudah berperang dengan Allah. Tu kita bimbang. Bukan setakat riba je, semua sekali. Disebutkan kat sini, ya. Apa nama tadi? Mana tadi? Maka Allah Ta'ala melawan berperang akan dia kerana kenapa? Maka Allah Ta'ala berlawan berperang akan dia. Kenapa? Kerana segala orang yang mengerjakan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka orang itulah melawan dan berperang dengan Allah. Contoh kat sini riba, tapi keseluruhannya ialah siapa yang melawan hukum Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran secara qad'i tetap, tetapi mereka ini berani melawan, maknanya beranilah lawan Allah. Tuan-tuan, kita nak lawan Allah, subhanallah, nak berperang dengan Allah, masya-Allah. Allah tenteranya, keseluruhan makhluk adalah tentera Allah. Semua makhluk tentera Allah. Kita nak perang tak ada senjata, tak ada apa, tapi berani. Itulah maknanya orang yang, itulah tanda orang yang sombong ni. Takabur. Takabur ni maknanya berasa dia besar, dia lupa siapa yang boleh lebih besar daripada segala-galanya. Tak lain tak bukan Allah
Lepas tu tuan-tuan, kalau kita semayang dalam kitab Muniyatul Musalli, dalam bab solat itu, bila kita takbiratul ihram, dia seolah-olah menggambarkan keseluruhan itu kecil belaka di sisi Allah. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu menggambarkan seolah-olah tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dan bagi Allah semuanya kecil belaka. Yang kita besarkan itu hanya Allah semata-mata. Tetapi kalau orang ini ketika sembahyang Allahu Akbar, tapi lepas sembahyang dia lawan Allah, agak-agak sembahyang tu dia macam mana? Baik tu kita katakan Isra Mi'raj baru ni Ustaz Nur Hanizam sebutkan kan, 3 persoalan. Adakah sembahyang itu mendatangkan malu kepada Allah? Itu satu. Adakah sembahyang ini merasakan hati kita kecil? Maknanya apabila Allah tegur, kita terima tak? Dan adakah kita menyembah Allah bila-bila masa kita lapang? Maknanya kita sepanjang masa kita ni ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini orang yang berperang dengan Allah ialah orang yang melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Kita tak nak berperang dengan Allah, tuan-tuan. Nyawa kita pun Allah punya, nak perang aja ni. Nyawa kita ni, yang kita hidup ni dengan nyawa yang ada dalam badan itu pun Allah punya. Hati kita yang kita ada ni pun Allah pegang. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya muqallib, yang membolak-balikkan qulub, hati kita ni yang Allah pegang. Bumbu-bumbu kita yang pegang hati Allah. Jadi kita ni mintalah kepada Allah supaya sentiasa dapat mentaati Allah pada setiap masa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Dan ingat kamu ya Allah. Kadang-kadang kita lupa, syaitan kacau kita selalu. Syaitan ni memang Mari tadi dalam kuliah dalam Facebook pendidikan Islam, sektor pendidikan Islam Negeri Perak, ada kuliah subuh kan, ada kuliah pagi. Salah satunya apa dia? Jadilah cerdik macam syaitan, tapi jangan jadi syaitan. Jadilah rajin macam syaitan, tapi jangan jadi syaitan. Maknanya syaitan ni cari macam mana pun dia nak usaha, carilah jalan macam mana pun nak sesatkan manusia, dan dia tak pernah malas untuk sesatkan manusia. Tapi jangan jadi syaitan. Maknanya sifat rajin tu kena rajin, lebih rajin daripada syaitan lagi. Lebih rajin daripada syaitan lagi. Okay, baik tuan-tuan, sambung kat sini. Maka beroleh seksalah bagi orang yang jatuh berperang antaranya dengan Allah. Orang yang berperang dengan Allah memang seksa. Seksa kat dunia, apatah lagi akhirat, entah lagi. Kat dunia pun dah terseksa, apatah lagi di akhirat. Ni kita tak nak berperang dengan Allah, tuan-tuan. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maknanya, hai syirikan orang yang beriman, takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala, dan tinggalkanlah oleh kamu akan barang yang judi daripada riba, barang yang jadi daripada riba. Jikalau kamu sekian orang yang beriman, kita tinggalkanlah seboleh-bolehnya. InsyaAllah, mudah-mudahan, alhamdulillah, sistem sudah ada, pinjaman pun semua Islamik. Ada pula semalam ada dalam makan-makan, saya heran, ada seorang bercakap, kenapa perbankan Islam lebih mahal, lebih konvensional? Rupanya dia faham tentang bahasa bulan bayaran tu, dia tak sistem keseluruhan. Kan? Saya tak pandai nak menghuraikan tentang perbankan, Islamic banking ke Islamic ekonomi, saya tak bidangnya. Tuan-tuan boleh merujuk kepada Ustaz Ashraf lah. Ustaz Ashraf tu lebih pakar, dia master dalam bab tu. Dia master dalam bab muamalat Islam ni. Lagipun di PTA lagi faham lah kan. Saya tak maaf lah, saya tak faham. Jangan cerita apa nak faham Islam itu lebih baik daripada konvensional, tapi nak terangkan tu tak pandai. Jadi kalau terangkan, saya sendiri pun tak faham, tuan-tuan lagi tak faham kan. Jadi tanyalah pada orang yang faham. Cuma kita kena faham, alhamdulillah itu sudah ada, maka kita ikutlah yang Islam itu. Jangan fikir banyak sikit, fikir ini ikut Islam atau tidak. Fikir Islam atau tidak. Baik. Sabda Rasulullah SAW pada malam Mi'raj, aku dibawa ke langit. Kita tahu Isra Mi'raj. Mi'raj mana naik ke langit. Isra jalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke langit. Disebutkan kat sini pada malam Mi'raj, disebutkan Mi'raj mana naik ke langit. Aku dengar di atas kepalaku guntur dan petir. Guntur guruh lah, petir-petir lah. Dan beberapa aku lihat perut mereka itu, dia kata Allah tunjukkan kepada Rasulullah ketika perjalanan Mi'raj itu, melihat ada orang yang perutnya besar. Dia kata kat sini, aku dan beberapa aku lihat perut mereka itu di hadapan mereka seperti sebuah rumah, perutnya besar sangat.
Macam sebuah rumah perutnya dekat sini. Dan dalam perutnya itu beberapa ular dan kala. Perut dah lah besar, ada ular, ada kala. Wa'iyadzubillah min zalik. Kataku, siapa itu ya Jibril? Rasulullah pun tanyalah kepada Jibril, siapakah orang ini yang perutnya sangat menyiksakan? Ya, menyiksakan. Nak bawa pun tak boleh. Dalam tak bawa tak boleh. Dalam tu ada pula binatang-binatang yang menyiksakan. Dia kata apa? Maka katanya, inilah orang yang makan riba di dalam dunia. Inilah orang makan riba dalam dunia. Wa'iyadzubillah. Jadi keluarkanlah duit-duit yang ada berkaitan dengan riba, masukkanlah dalam perbankan Islamik ni. Ini bank Islam ada dah. Islamik apa, bank rakyat 100% Islamik, bank muamalat 100% Islam, tak ada dah di conversion ke Islam dan sebagainya. BSN saya tak tahu. BSN semua hitam ke? Separuh half juga. Kan? Carilah Islamik tu. Adalah dia. Dan setahu saya setiap bank ada panel syariah dia. Ada panel syariah dia. Jadi tuan-tuan, panel syariah bukan calang-calang, semuanya profesor lagi. Dulu pesara-pesara saya pun ramailah jadi pegawai panel syariah. Saya kenal ya pesara saya dalam bab usulul fiqh sebagai pegawai syariah kepada M-Bank, Islamic Bank. Dia salah seorangnya lah yang saya tahu. Datuk Harusani Tan Sri pun pernah jadi panel Maybank pernah jadi Maybank Islamik. Jadi bukan jalan-jalan orang. Kita jangan mandai-mandai pula. Ini panel-panel dia orang ada ilmu, kita ikut je lah. Kan mereka dah dilantik kan, sudah pastinya mereka bertanggungjawab. Kalau mereka salah, kita bukannya ada ilmu nak lebih pandai daripada dia. Okay. Baik, insya-Allah betul lah tu. Okey, baik. Kata Rasulullah, dan lagi sabda Rasulullah SAW, barang siapa makan riba sekali, sesungguhnya seperti telah dia berzina dengan ibunya dan selama-lamanya. A'udzubillah. Berat rupanya riba ni, makan riba. Dan lagi sabda Nabi SAW, dilaknat oleh Allah Ta'ala akan orang yang makan riba dan orang yang memberinya. Ni, makan riba satu, orang yang memberikan akan dia, iaitu pinjam lepas tu pulang balik lebih dari sepatutnya, yang ada riba, ada bunga tu. Dan orang yang menjadi saksi, dia tak makan, dia tak bagi, tapi jadi saksi, teman, ataupun menjadi grantor. Grantor lah tu. Dan orang yang menyuruh akan dia, dia tak boleh nak pinjam, dipaksa orang lain pinjam untuk dia. Itu satu contoh lah. Contoh. Dan orang yang minta tulis akan dia, orang tu tulis, juru tulis kepada perjanjian riba tadi. Ini dia. Dan orang yang meninggalkan zakat, sekali pula dia lain daripada riba, mana orang yang meninggalkan memberi zakat, mana enggan keluarkan zakat. Dia, orang ni akan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau bab riba tadi ada berapa orang? Ada 4 orang terlibat, 5 orang terlibat. Yang beri, yang makan, yang jadi saksi, yang suruh, yang jadi juru tulis, 5 yang terlibat dengan riba. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW akan yang di akhir zaman, dia kata akan nyata pada akhir zaman 4 perkara. Kita akhir zaman dah ni. Kita dah akhir zaman dah ni. Lagi lama Ustaz, dia jangan fikir lama lah. Kita lah akhir zaman lagi, bila lagi, siapa lagi kan? Macam kadang-kadang berlaku ni. Kata Rasulullah akan nyata perkara ini pada akhir zaman 4 perkara. Pertama, orang yang makan riba. Senang-senang hari ni kan nak jual riba, senang nak pergi pinjam alung walaupun belum luasa, macam-macam kan. Insurans yang konvensional kalau di negara kita tak ada apa. Dan kita sebenarnya, saya pernah dengar kuliah almarhum Tuan Guru Datuk Harudin Al-Hafiz, dalam satu riwayat dalam satu kuliah ni tentang riba, dia kata akhir zaman seolah-olah seluruh orang terlibat dengan riba. Dia kata mulalah kan orang tanya-tanya, macam mana pula kita terlibat dengan riba. Contoh dia kata, saya terangkan lagi contoh. Saya contoh satu je dia bagi, iaitu tuan-tuan pergi mana-mana akan menaiki Highway Plus. Highway Plus dana dari mana? IMF, Bank Dunia. Bank Dunia kau tak tahulah, dia kata. Tuan-tuan, Bank Dunia Islamik kah? Dunia Islamik kah? Tak. Maknanya kita juga terlibat secara tak langsung. Baik itu tuan-tuan, akhirnya ceritanya ialah dia balik kepada Islam keseluruhan, bukan setakat kahwinnya, bukan setakat keseluruhan sistem kena kembali kepada Islam.
Macam mana nak kembali kepada Islam? Pemerintahan kena kembali kepada Islam sepenuhnya. Kalau namanya Islam belum tentu lagi, dia kena ubah semua. Jadi ini tuan-tuan, ini saya tak nak uraikan lah, tuan-tuan pun dah dengar lah daripada beberapa ustaz-ustaz yang lain, bukan setakat kahwin. Kita ni Islam hanya 5 perkara je, kata ustaz saya dululah masa kecil-kecil dulu. Orang Islam ni, Malaysia ni hanya 5 perkara je Islam, yang lain tak. Masa tu ingat lagi kecil kan. Kecil. Orang Jawa kata apa? Cap nat wen riti katanya. Islamnya pada 5. Cap nat wen riti. Kita benda cap mengucap Islam ni. Mengucap nak Islam. Itulah mengucap. Lepas itu tak boleh, tak ikut dah. Sunat, orang Islam mesti sunat. Tak sunat, malu sungguh. Kahwin, memang ikut Islam sungguh lah. Itu yang asyhadu alla ilaha illallah, ucap astaghfirullahalazim. Masuk masjid kan main lagi kan, pakai tudung kan main, lepas tu tak pakai tudung lah. Lepas nikah berdoa, ni berdoa panjang tu. Lepas nikah dangdut, selamat. Kahwin kenduri, kenduri ke Islam. Ustaz ni kena tahlil lah sebagainya semua sekali. Kalau tak ada ustaz tu kan main lagi. Yang peliknya kadang-kadang saya perasan, kalau kenduri masa itulah pun nak jadi baik. Pakai kopiah hanya pergi suraunya dan sebagainya. Lepas kahwin lah kenduri. Tak, bukan sini lah, orang lain lah tu. Macam perasan pakai seluar pendek, kenduri, mana kopiah aku lah, nak kenduri baru nak pakai kopiah. Yang kesahih sekali Islamnya apabila mati, mati sungguh ikut Islam sungguh masa tu. Yang lain, adakah itu saja? Tak. Islam keseluruhan kita, yang seluruh hidup kita. Islam daripada lahirnya kita sampai matinya kita, dan Islam itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Jadi tuan-tuan baik, Rasulullah kata pada akhir zaman ini 4 perkara nyata, memang nyata dah. Yang keduanya, orang yang berzina, disebutkan ni, orang yang berzina. Bukti tak payah sebut bukti, tuan-tuan pun boleh. Berapa banyak lagi orang bayi-bayi yang dibuang, berapa banyak lagi orang-orang yang berdaftar tanpa mak bapak. Dalam parlimen disebutkan apa? 250,000 anak luar nikah. Terang-terangan dia tu. Anak ini masih hidup, anak ini didaftarkan. Itu yang berdaftar, yang tak berdaftar. Itu yang berdaftar, yang memang tak ada bapa. Lahir pergi ke masjid lahir pakai surat beranak, surat kelahiran daripada hospital, tak ada surat nikah, maka tidak sah taraf, tak ada bapa. Dalam surat beranaknya maklumat bapa tiada maklumat. Siapa yang pegang maklumat pelajar tahulah, sedih ni. Buka ni, buka lagi, kening kepala. Itu yang berdaftar. Yang tidak berdaftar, faham tak yang tidak berdaftar macam mana? Nikah selepas berisi. Nikah selepas berisi, sudah. Diisi dulu baru nikah. Itu tak berdaftar, itu tak tahu, orang tak tahu. Dia pergi nak lahir lah, pergi daftar, pergi sebagainya. Yang tahu mak bapak 2 orang tu je yang tahu. Itu berapa ramai? Yang itu. Sebab pada pandangan mereka ialah bila bertunang tak kisah. Alah, kan dah tunang. Baik tu, sudah dah. Esok nikah juga. Sudah. Tu. Tak kisah tu kat luar sana tu. Hari ni lagilah ada TikTok, ada apa benda semua. Lagilah. Aduh, pening kepala. Tuan-tuan, aku ni seorang pelajar, cikgu. Ada seorang cikgu tu, kami kan belajar PDPR. Pakai grup. Semua ada grup, semua pelajar masuk grup kan? Ada cikgu bahasa Inggeris. Bagi saya, cikgu ustaz, dia kata Tori ganggu, ini ada pelajar hantar gambar yang tidak unwanted, dia kata, yang tidak diperlukan, yang tidak dipendaki. Saya buka lah, Allah, saya terus bagi mesej, mana pelajar nama situ, ni nombor dia, saya terus telefon dia, apa mesej dia, awak sekian-sekian ke? Lepas tu dia balas, ya, tu telefon, ustaz, minta maaf ustaz. Gambar apa? Faham lah, takkan saya tak beritahu. Tingkatan 3. Lepas tu kenapa jadi ni? Ustaz, ini telefon ayah saya. Sudah, saya kata. Telefon ayah saya. Rentan. Ayah. Lepas tu kebetulan lepas saya telefon dia, cikgu tu telefon saya balik. Dia kata bapak dia dah telefon saya. Saya ni telefon, saya beli telefon untuk anak. Tak tahulah gambar second hand, gambar tu sini ada, lantak korang lah alasan apa pun. Saya tak kisah, saya cuma kata tak apa, lepas sekolah nanti saya akan jumpa pelajar ni, yang tu je lah. Dan bapak kata, bapak mana ni, bapak sedar lah dalam tu ada handphone.
Main-main tuan-tuan. Dulu sekali dia, apa, masa tu saya guru disiplin lagi, spot check tu jumpa satu CD. Siapa punya? Awak punya? Tak tahu. Ayah saya punya. Alah, pening betul. Tuan. Tuan. Saya dah pening kepala lah macam mana. Ini benda-benda yang makin lama makin terdedah, makin tak boleh kawal. Nak kawal itu satu je. Sekarang ni tuan-tuan, nak kawal itu hanya satu je. Iman anak-anak kita. Siapa nak pastikan iman mereka ni? Sebab tak boleh tuan-tuan. Handphone ni, kita dah bagi anak handphone. Sekarang ni dah macam satu keperluan. PDPR. Setiap hari tu Cikgu Mizi dah masuk kelas dah. Kami tak masuk lagi ni. Pagi tadi pun dah PDR. Jap nak PDR budak atau fisik semua sekali. Dan PDPR pula kita tak boleh kontrol anak kita. Itu masalah. Anak saya pakai handphone, pakai laptop. Itu pakai laptop. Yang seorang pakai handphone. Itu je lah. Macam mana nak buat tuan-tuan? Iman je lah. Macam mana doa kita, ingatan kita pada mereka, teguran kita, kawalan mak bapak. Kalau tidak memang mudah terdedah. Terdedah tuan-tuan. Ya, kita. Okey, akhir zaman. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah ini, apa, akhir zaman ini akan berlaku ialah orang yang bersumpah palsu. Suka sangat bersumpah benda yang tak betul. Ini satu hal akhir zaman. SD ke tak SD ke, peduli apa dia kan? Ada kepentingan ke perlu? Palsu lantaklah. Dia ingat Allah tak tahu lah. Hari ni kan. Yang keempat ialah orang yang mengurangkan sukatan gantang dan mengurangkan timbangan. Dacingnya dibacalah, saya baca je, jangan terasa pula. Dal, alif. Yang keempat akhir zaman ini ialah orang yang banyak mengurangkan timbangan. Orang yang mengurangkan timbangan ini bukan setakat dacing saja, ukuran-ukuran yang sepatutnya tapi tak dibuat. Ingat tak yang Arif Taifor bagi tahu berapa ramai orang kontraktor yang pecah amanah. Spek tak cukup. Tuan-tuan tahu kan, ada kontraktor kat JKR. Saya pun telah terlibat dulu. Saya kira bila siapa buat tender kan untuk baik pulih sekolah agama rakyat di kampung tu, saya buka tender lah tuan-tuan. Kami buat tender sebab harga je peruntukan 65,000. Jadi lebih daripada 50,000 kena buka tender. Buka tender, menang-menang lah tuan-tuan. Nampaklah satu syarikat tu pakai kopiah. Saya geram betul. Dia kata apa tuan-tuan? Projek itu ikut spek ialah 65,000. Tapi dia kata dia bagi subkontrak kepada orang lain, dia dah untung 25%. Dia dah untung 25%. Dan projek itu dia bagi subkon. Tuan-tuan agak-agak lah projek itu bersoal harga mana? Yang harganya sepatutnya 65,000, 25% dia ambil lah. Tinggal tu. Takkan subkon nak tak untung? Takkan subkon tak untung? Akhirnya kawan-kawan, kami kena keluar bajet lain. Ni masalah. Saya geram betul masa tu. Pening betul lah. Sebab jika ada yang bagi, kerana kita terima je lah, siapa yang lulus dia tak lah, kami lulus ya, okey, kita bincang lah, tengoklah dia punya spek kerja dia, tengok, siapa yang buat ni? Tak, saya subkon, dah dapat yang tu nak macam mana, tunggu je lah tuan-tuan. Ni dia Allahu Rabbi, habis sepatutnya lain jadi bahan lain. Tu bahannya lain. Dulu pernah sekolah dulu tahun 2000 satu negeri Sarawak terlibat dengan pemulihan, pembaik pulih bangunan sekolah keseluruhan satu negeri. Tuan-tuan, Allahu Rabbi, pening pada geling pada kami. Kenapa? Projek harga berjuta-juta tapi tak nampak apa. Ni masalah benda macam ni ya. Tuan-tuan, garas kereta yang hanya ada 5 lot, yang hanya zinc tilang tu, dia bumbung tu, tiangnya adalah kayu bilian, atas bawahnya ada lantai simen konkrit yang daripada baju simen, itulah tuan 11,000. Kali kemudian balik tak nak terjebak lah tuan-tuan. Tapi saya nak cerita ialah pengurangan itu dah berlaku. Pada dulu orang sangat teliti dengan nilai ini, takut. Ingat depan rumah saya dulu ada buat permulaan kampung saya, tuan-tuan, kampung saya kampung dalam sana, jalan debu. Siapa yang kampung saya sama tahulah, kampung sama tu dalam debu. Yang pertama dibuat pada tahun 86. Itu pun pakai bancuh, bukan pakai yang tuang tu. Bancuh tolak cair macam tu kan. Lepas tu datanglah gilik yang Allah kecil. Depan rumah saya yang pertama. Buat 1 kilometer, kontraktor datang. Dia suka tuan-tuan, suka.
Tak cukup 2 inci, tak cukup 2 inci, kena mula balik. Hari ni ada tak nampak orang cukai macam tu? Tuan-tuan. Saya inilah dia, kita melihat bukan sukatan tumbangan, tapi dalam tidak amanah dalam sesuatu perkara. Ini yang kita bimbang, sebab Allah berikan satu amaran keras khusus. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangkan timbangan. Dia. Itulah kita bimbang hari ni. Sebab tu tuan-tuan yang terlibat, amanah lah, itu je kan. Amanah lah. Sebab tu Allah dah berikan satu peringatan kepada kita. Okay. Allah Rabbi. Maka apabila ternyata yang demikian itu, tengok maka tengok saya baca ni, apa ada kaitan tak dengan kita sekarang? Maka apabila nyatalah yang demikian itu, 4 perkara tadi, riba, zina, sumpah palsu, kurang timbangan, apa sebut kat sini? Maka jatuhlah padanya sekalian penyakit dan bala oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Penyakit tak habis-habis kita kena penyakit, daripada JI, SARS, H1N1 tu, dan ini tu sekarang COVID-19. Dan kita sekarang ni dengan COVID, kita lupa dengan denggi. Denggi banyak ni mati kan? Tapi kita tak keluar sebabnya kita sibuk dengan COVID. Semalam dalam surah Al-Baqarah ada seorang pelajar, ada seorang kanak-kanak yang lumpuh sebab JE, Japanese Encephalitis. Sedangkan itu tahun bila tu? Ada lagi yang kena. SAR, kita pun tahu kat Perak kan, selain daripada COVID, ada SAR punya yang simptom-simptom tu yang kaipuh dulu kan, simptom-simptom SAR. Banyak lagi tak habis tuan-tuan. Ini semuanya kena ambil balik lah. Kena ingat balik kepada ini adakah peringatan Allah atau balik Allah kepada segala permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi. Baik. Kenapa? Gerakan mereka itu dengan perang dan satu lagi dia kata dengan pedang, yakni berperang setengah daripada setengahnya yang lain. Satu lagi berperang sesama manusia. Ni bila datangnya 4 perkara ini, ternyata pada 4 perkara pada akhir zaman, pertama penyakit akan datang banyak, yang keduanya manusia berperang sesama sendiri. Betul lah. Ya, perang sana sini, Yaman berperang, Syria berperang, Malaysia ni perang juga, perang FB. Perang mulut dalam FB, bukan perang senjata lah. Perang kat mulut dah habis-habis kan. Dalam FB. Islam tu. Cuba baca tengok kan. Kalau baca kawan-kawan ramai, dia punya komen-komen tu, sini bergaduh sana sini kan. Okey. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apa maknanya? Pada hari kiamat bangkitlah sekian manusia itu di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, bukan sehari dua, lama. Lama. Baik. Melainkan orang yang makan riba, maka bahawasanya bangkitlah seperti kala dan orang yang gila. Semua bangun di hadapan Allah. Kalau orang beriman, dapatlah ketenangan, dapatlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang lain, bergantunglah kepada masing-masing. Tapi disebutkan sini bagi orang yang makan riba, seperti orang yang gila. Orang gila, dah lah kelakuannya macam orang gila. Kelakuan dia macam orang gila. Gila macam mana? Wallahu a'lam. Tengoklah sendiri orang gila macam mana kan. Dan barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa makan riba, maka dipenuhkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya dengan api neraka. Dan sentiasalah orang yang makan riba itu dimurkai oleh Allah Ta'ala selamanya, selama ada padanya harta daripada riba. Allah murka sampai bila-bila selagi mana ada harta daripada riba. Allah, kita makan masuk dalam perut dia akan diserap oleh darah mengalir seluruh badan. Hasil daripada riba, melainkan dia bertaubat dan tinggalkan sungguh-sungguh riba itu. Okay. Dan lagi sabda Nabi SAW, bermula mana tadi? Bermula orang yang berjual emas dengan emas hendaklah sama timbangannya, dan berjual perak dengan perak samalah timbangannya. Dan jikalau ada salah satu daripada keduanya, salah sesuatu daripada keduanya, maka jadilah riba. Ini riba dengan riba. Sebab tu riba dengan riba dia tak boleh tukar-tukar. Dia kena di sistem riba, kalau tukar dengan riba dengan emas, dia jadi riba sebab tak sama timbangan dia.
Mesti mana boleh sama? Kalau siap sama betul kau kan. Jadi jual beli dengan emas tak boleh. Perak dengan perak tak boleh, dia akan jadi riba. Sebab timbangan tu mesti akan berubah. Ya, tak sama. Okey, baik, saya tak nak uraikan yang itu. Kita baca terusnya, okey. Barang siapa adalah dia puasa. Tengok barang siapa ialah berpuasa, maka berbuka dengan tiada diterima oleh Allah Taala puasanya kalau sekiranya ada riba dalam badannya. Penat puasa lama-lama. Puasa bertahun-tahun tapi sebab riba puasa tak diterima. Dan barang siapa sembahyang padahal adalah dalam perutnya makanan riba, tiada diterima oleh Allah Taala sembahyangnya. Wa'iyadzubillah min zalik. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang itu yang sebutkan sembahyang itu tidak membentuk peribadi kerana kemungkinan sembahyang tak diterima oleh Allah. Jadi kita kena cek balik sembahyang kita. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, Ustaz Nur Hanizam, adakah sembahyang itu mengubah sikap kita? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara fahsyak dan munkar. Tapi ada orang kata, dia sembahyang tapi tak berubah. Kenapa? Mungkin kena cek satu persatu. Salah satunya ialah apa yang dimakan. Apa yang dimakan. Baik. Dan barang siapa bersedekah daripadanya, maka tiada terima oleh Allah Ta'ala akan sedekahnya. Sedekahlah juta-juta pun, kalau menjadi sedekah itu benda yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Okay. Bermula Allah Ta'ala, saya akan habiskan tajuk ini sebab tak banyak. Tajuk ini muka surat dia. Bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya murka dan lagi dan semua sekali itu bukan setakat sembahyang tak diterima, ibadah tak terima, sembahyang tak terima, puasa tak terima, sedekah tak terima, tapi Allah akan murka bagi mereka itu. Dahlah tak terima, murka pula. Allah Rabbi, penat ibadah kan, disebabkan kerana makan yang benda haram masuk dalam perut, iaitu daripada sumber riba. Doa kita sama-sama supaya kita bebas sepenuhnya daripada riba. Okay. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW, ni bersabda ia, hai setiap manusia, kita semualah takut olehmu akan Allah Ta'ala, iaitu Tuhan kamu. Kita kena takut dengan Allah sepanjang masa, bukan masa tertentu saja, setiap masa. Pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ni kita ingat ni, ada 5 perkara tu kita kena takut pada Allah sebelum datang 5 perkara. Apa dia? Yang pertama, tiada ada mengurangkan oleh umat kaum akan gantangnya, melainkan dibalakan atas mereka itu. Mengurangkan gantang, di atas tadi tu kita baca. Kalau ada umat itu mengurangkan timbangan, menipu dalam timbangan, menipu dalam spek dan seumpamanya, cerucuk jadi 5 jadi 3, pasir sepatutnya sekian-sekian jadi kurang, itu semua sekali itulah. Saya tengok tuan-tuan, saya bersembang dengan salah seorang pegawai jurulatih KTM dah pencen dah. Dia duduk dia duduk di Seri Kinta. Pergi rumah ayah dia, lepas tu dia ada sembah kan, makan durian kat Sindirian. Kebetulan dia ada sembang. Ustaz tahu tak, laluan ni KTM ni KL Central, pada kertas projek yang ada itu, yang asalnya ada 8 laluan, 8 landasan. Ustaz tahu tak jadi berapa? Jadi 6, 2 hilang. 2 hilang. Ya betul. Saya yang di situ katanya. Ya Allah, saya kata. Habis? Itulah. Beli perabot untuk CEO. Saya kata, Ustaz tahu tak ni? 25,000. Saya kata, biar betul. Ni semuanya cerita-cerita dia lah. Saya Allah Allah kalau dia tipu-tipu lah. Tapi saya kata, kalau beritahu sekarang memang ada 6 pun. Memang pun. Kan 6 kan. Allah Allah, tuan-tuan. Banyak cerita-cerita lah. Kita dulu tengok macam mana boleh bangunan boleh runtuh. Tu tak tahulah kenapa kan. Bangunan boleh runtuh, stadium boleh runtuh, mamal komputer boleh runtuh. Heran sebab apa? Dia nak bagi tunjuk kepada kita kurang daripada ni. Kata ni, tiada mengurangkan oleh, kalau lah orang tu mengurangkan timbangan dia, apa akan Allah? Melainkan dibala oleh Allah Ta'ala. Maka nak tolak bala, kena amanah semua sekali. Nak hindarkan bala datang, kena amanah pada semua sekali. Tu dia. Mungkin kita fikir sendirilah ya. Saya tak nak uraikanlah benda ni, kita ambil. Jadi jangan mengurangi apa-apa pun timbangan. Okey. Dan apa lagi? Melainkan dibalakan. Apa balanya tadi? Apa balanya? Kurangkan timbangan. Apa balanya? Dengan mahal makanan dalam negeri itu.
Kalau timbangan bahal mahal kan sekarang. Oi, apa Allah Rabbi. Dengan cili pun dapat RM14 dan sebagainya, bawang RM20 kan. Allah. Baca ni. Lama kitab ni tuan-tuan. Kitab ni sebelum mereka lama lagi. Lama dah. Disebut lama dah. Okay. Dan satu lagi, dia kata kat sini, dan dikurangkan oleh Allah Ta'ala akan buah-buahan kayunya. Kurang hasil. Kenapa harga sawi kita naik? Sampai 900. Tak ada buah. Supply tak cukup. Tapi alhamdulillah lah, bagi mereka yang ada sawit tu alhamdulillah 900. Tuan-tuan, saya tak pernah rasa lagi sawit 900. Tahun ni lah 100 kan. Okey, tak apalah. Baik, itu nak kata kat sini ada dua balanya. Apa? Kalau kurangkan timbangan, Allah akan bala satu, ya, makanan jadi mahal, buah-buahan, hasil buah-buahan akan kurang. Baik, yang seterusnya. Dan tiada mengubah oleh satu kaum dengan janjinya, melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala akan seterunya. Yang kedua, kalaulah orang itu tak tunai janji, ini kan, satu kaum akan janjinya mengubah, maknanya tak tunai janji. Janji A jadi B, apa yang berlaku? Akan dikeraskan ke atas mereka seterunya, bermusuhlah, makin kuat musuh. Kalau saya fikir boleh jadi jugalah dalam negara kita kan, tapi itu orang politik lah bukan saya kan. Seteru, jadi tak boleh dengar berlangsung. Itulah. Akan nampaklah permusuhan dia, makin lama makin keras permusuhannya. Yang ketiga, dan tiada adalah ditegak oleh satu kaum akan beri zakat, melainkan ditegakkan Allah Ta'ala mereka itu akan turunnya hujan. Okay. Kalaulah satu kaum itu tak turunkan zakat, tak keluarkan zakat, maka hujan tak akan turun. Alhamdulillah hujan turun, insya-Allah. Zakat makin meningkat kat Malaysia ni, kesedaran zakat makin bertambah. Cikgu-cikgu semua, ustaz nak potong zakat macam mana, nak potong zakat macam mana? Tak apa, nanti saya panggil Majlis Agama Islam datang sekolah. 2 tahun lepas, tahun 2019 kami panggil lori zakat tu datang ke sekolah. Walaupun sekolahnya bukan Islam, tapi cikgunya ramai Islam. Ramailah cikgu nak potong zakat. Lepas tu, ustaz nak potong zakat macam mana, nak potong zakat macam mana? Alhamdulillah, kesedaran zakat itu makin tinggi. Kat Selangor makin lama makin meningkat. Kat Selangor makin meningkat, orang nak keluarkan zakat. Dan paling hebat tuan-tuan ni, jangan terkejut, orang yang kerja-kerja swasta ni, yang kerja-kerja walaupun nampak macam tak pakai tudung sebagainya, mereka juga keluar zakat. Ya, keluar zakat, tak miss tuan-tuan. Oh, hebat mereka ni. Alhamdulillah lah. Itu sekurang-kurangnya, mudah-mudahan hartanya jadi bersih dan menyebabkan dia berubah keseluruhannya. Jangan kita hukum lah zakat tu tak pakai tudung, mana kita kan. Jangan fikir macam tu lah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan berkat zakat yang dikeluarkan itu memberikan kebaikan pada kehidupan dia keseluruhannya sehingga akhir hayat. Baik, dia kata kat sini, jikalau tiada binatang dalam negeri mereka itu, niscaya tiada diturunkan oleh Allah Ta'ala atasnya setitik air hujan dalam negeri mereka itu. Bayangkan tuan-tuan, yang begitu fikir ni, kita hujan pagi tadi, hujan semalam sebagainya. Kemungkinan hujan itu turun disebabkan ada binatang dan juga pokok-pokok yang berdoa kepada Allah. Kalau nak ikutkan kita saja, manusia saja yang ada atas muka bumi, rasa-rasa tak turun hujan, sebab dosa banyak sangat. Lepas itu sebabkan ni, kita berterima kasihlah dengan kanak-kanak, berterima kasihlah pada pokok-pokok, kerana mereka ini sentiasa memerlukan hujan. Jadi Allah dengar kot rintihan mereka, maka hujan turun. Kita pun alhamdulillah dapat hujan. Kalau sekadar kita saja, kita manusia ni duduk di atas bumi ini, tak ada apa-apa, kerjaan manusia saja, rasanya tak turun. Sebab apa? Payah tuan-tuan nak kira, dosa kita melambat-lambat. Hujan yang dulu pun kita belum terima kasih lagi. Hujan yang dulu tu, berapa titik yang turun daripada langit, wallahu alam, tak terkira. Berapa banyak kita bersyukur, tak padan dengan hujan yang turun. Itulah. Jadi, okay, yang ketiga, yang keempat, dan tiada menzahirkan akan berzina pada satu kaum, melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan ta'un pada negeri mereka itu. Ta'un ni contoh ni, saya baca ni tuan-tuan banyak kan, sebelum tu saya pun baca juga yang balik COVID-19 ni. Kenapa? Kemungkinan, Allah alam, kita tak boleh nak exact di tepat, tapi kalau kita baca, kita boleh kait-kaitkan kemungkinan. Dah zina ni dah tak ada benda yang dah tersembunyi dah biasa sangat dah biasa sangat dah, kanan kiri dan sebagainya, tengok kanan kiri, Allahu Rabbi. Jadi Allah turunkan penyakit. Ta'un tu dulu satu saja contohnya, tapi yang seumpama ta'un macam-macam lah.
AIDS-nya, SARS-nya dan seumpamanya itu. Kerana dah zina ni sudah bermain di kanan kiri kita dah, tak ada apa dah, tak ada satu benda yang menakutkan kita dah. Ustaz Usaili lagi tahulah, Ustaz Nizam lagi fahamlah benda ni, mereka terlibat dengan perkara ni. Baik, yang terakhir, dan tiada menghukumkan oleh satu kaum dengan hukum yang bukan Allah Ta'ala, melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala mereka itu yang zalim, dan dikeraskan setengahnya mereka dengan menyakiti setengahnya. Tengok tuan-tuan yang terakhir ni apa dia? Ada 5 tadi kan, ni yang kelima. Kalaulah satu kaum itu tidak menghukum daripada Al-Quran, tidak menghukum, menggunakan hukuman daripada Al-Quran, apa akan berlaku? Allah akan, ya kata kat sini, dikeraskan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan zalim, dan oleh setengah mereka itu dengan menyakiti setengahnya. Akan ramainya orang zalim dan lemah, jadi lemah, yang zalim bertambah zalim. Betul lah, keadilan tidak terlaksana. Orang kaya makin kaya, orang kuasa lagi berkuasa, orang miskin lagi teruk kena tindas. Kenapa? Kerana Al-Quran tidak digunakan sebagai panduan. Jadi tuan-tuan, jadi kita ambillah iktibar. Jadi sikit lagi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya atas siratal mustaqim itu beberapa banyak pengait daripada api neraka. Kita akan lalu selepas kita bangun di kubur, dari kubur kita akan pergi ke padang mahsyar, duduk di padang mahsyar. Di situlah kita akan terima buku amalan dan sebagainya. Selepas dapat timbangan sebagainya, dah tahu dah kita punya keputusan, kita akan lalu di titian siratal mustaqim, yang digambarkan bahawa titian itu setajam pedang, sehalus rambut. Wallahu alam. Tunggulah sendiri, janganlah kita nak mempertikaikan apa yang disebutkan dalam hadis. Di situ ada pencangkut-cangkut pencangkut kait yang ada di kanan kiri. Siapa lalu mesti kena. Dia kata ada beberapa banyak pengait daripada api neraka, maka barang siapa makan dengan harga yang haram, nescaya tergantunglah pengait api neraka itu dengan kakinya hingga dipulangkan kepada empunyanya, dan padahal mengambil yang empunyanya dari dia, padahal mengambillah ia daripada kebajikannya. Kalau kita ambil benda yang haram, tak kira lah riba ke, ambil hak orang ke, lalu cangkut, maka seolah-olah macam kita tak lepas nak ke sana dah. Ni dipulangkan balik kepada empunya, kebajikan kita dipulangkan balik kepada yang empunya kita ambil harta tadi tu. Okay. Jika cukup dengan haknya itu, dan jikalau tiada cukup, maka disuruh ditanggung dosanya yang menzalimkan mereka itu, kemudian dijatuhkan ia ke dalam api neraka. Lalu tak sempat lepas, tangkut, tengok apa harta-harta yang haram diambil dia. Kalau ada, pulangkan kepada kebajikan kita ini, dipulangkan kepada orang yang kita zalimi. Harta riba ke, harta curi ke, harta tak amanah ke, semua sekali. Tengok-tengok kebajikan tak cukup, maka dosa orang itu kita akan tanggung. Dah tanggung, kita pula dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'azubillah. Bukan kita lah orang itu. Na'udzubillah, kita tak nak seperti itu. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya ialah sama-samalah kita berhati-hati dalam memastikan perkara yang kita lalui setiap hari, kita hidup setiap hari, kita makan setiap hari, memastikan supaya bukan perkara yang haram masuk dalam badan kita. Usaha sedaya upaya mencari yang halal itu fardu kepada setiap muslimin. Maka pastikanlah apa yang kita makan, apa yang kita dapat, semuanya dari benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya benda makanan. Kerana kita makan, bagi lelaki dia akan menyebabkan berlakunya persenyawaan, dia menghasilkan benih, dan benih itu akan menjadi persenyawaan dengan isteri, maka lahirlah anak itu juga daripada hasil yang datang daripada apa yang kita makan. Jadi itu yang kita kena fikirkan selalu, dan berdoalah selalu kepada Allah supaya kita sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang haram seperti itu. Minta maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita baca sama-sama hari ini, kita dapat maklumat, dapat manfaat, dan kita amalkan. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan baca pada tajuk yang ketujuh, fi uqubatin na'ikhah. Apa dia? Dosa bagi balasan orang yang meratap kematian. Dan juga berapa bala. Apa itu keratapan? Kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf banyak-banyak, dah lebih masa. Yang baik daripada Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aku ni qauli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzukkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul nas. Subhanakallah. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.